Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pendidikan negeri Melaka. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam pendidikan Alur Gajah. Pendidikan Alur Gajah melakar generasi masa depan. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, para pembentang, barisan, jawatan kuasa pengurusan bengkel pelonjakan budaya penyelidikan dalam kalangan guru besar baharu, seterusnya, dan hadirin yang saya kasih sekalian. Saya, Cikgu Abdul Razak bin Cikgu Ali, guru besar Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh, Alur Gajah Melaka, pada pagi ini diberi amanah untuk menyampaikan sedikit perkongsian mengenai kajian tindakan dengan tajuk Kaedah Latih Tubi Meningkatkan Penguasaan Hukum Nun Sakinah dalam Kalangan Murid Tahun 5. Jadi serba sedikit mengenai perkhidmatan saya, di mana saya mula dilantik sebagai guru besar di SKSD ini pada 4 Januari 2021, yang mana sebelum itu saya adalah seorang fikir pentadbiran, penolong kanan pentadbiran di SK Padang Sebang pada tahun 2017. Dan sebelum itu adalah penolong kanan hal ehwal murid di SK Pulau Sebang pada tahun 2012. Dan SK Sungai Buloh ini adalah sebuah sekolah SKM yang terletak di kawasan kampung di mungkin Tabunaning, berhampiran dengan Simpang 4 Alur Gajah Melaka, yang mana mempunyai guru seramai 12 orang dan juga murid seramai 86 orang. Jadi sebagai pengenalan, kajian yang saya laksanakan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan hukum Nun Sakinah dalam kalangan murid tahun 5 di sekolah saya. Jadi saya juga jalankan kajian ini adalah untuk melihat sejauh manakah kaedah latih tubi dapat membantu murid-murid untuk menguasai hukum Nun Sakinah. Jadi fokus utama kajian saya ini adalah bertumpu kepada bagaimana untuk meningkatkan penguasaan hukum Nun Sakinah dengan menggunakan kaedah latih tubi. Jadi setelah pemerhatian yang dibuat ketika PDPC berlangsung dan juga ketika tasmik dilaksanakan, saya dapati sebahagian besar murid masih lagi tidak mahir membaca Al-Quran. Dan mereka ini didapati kurang berminat untuk membaca Al-Quran. Ini adalah disebabkan mereka ini tidak menguasai ataupun tidak dapat mengenali hukum-hukum tajwid, khususnya hukum Nun Sakinah. Jadi kajian ini saya sasarkan kepada 10 orang murid daripada tahun 5, yang mana mereka ini terdiri daripada murid yang sederhana pencapaian mereka. Dan dari segi persoalan kajian pula, apa yang dapat saya tampilkan ialah apakah kaedah latih tubi ini dapat meningkatkan penguasaan hukum Nun Sakinah dalam kalangan murid, dan juga bagaimana kaedah latih tubi ini dapat meningkatkan pencapaian pembacaan Al-Quran mereka. Jadi dari segi intervensi kajian pula, saya telah menggunakan kaedah ujian, iaitu ujian awal,
yang mana digunakan untuk mendapatkan maklumat ataupun mendapatkan gambaran awal, gambaran awal mengenai apakah masalah kepada murid ini dalam menguasai hukum nun sakinah. Jadi berpandukan model Kemis Tagat 1988 yang mana menjelaskan bahawa satu kitaran kajian yang sempurna mestilah mengandungi beberapa perkara seperti berikut, iaitu tinjauan awal, yang mana tinjauan awal ini adalah perlu bagi kita melihat ataupun menilai keadaan murid itu tentang masalah yang didapatinya, masalah yang dihadapinya. Jadi seterusnya membuka ruang kita bagaimana untuk bertindak ataupun merancang kita punya tindakan. Seterusnya dibuat pemerhatian ketika kajian ataupun ketika melaksanakan tindakan, dan seterusnya membuat refleksi ataupun rumusan mengenai apa yang telah kita laksanakan. Jadi saya telah menggunakan kaedah PDCA, iaitu ketika menulis cadangan kajian dan seterusnya membina dan juga menguji alat kajian, iaitu menggunakan soalan-soalan daripada ujian awal dan juga ujian akhir, dan seterusnya menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah latitude, dan serta membuat tinjauan dan juga kutipan data, dan seterusnya menganalisis data, iaitu mengumpulkan hasil daripada ujian awal dan juga ujian akhir, dan seterusnya membuat refleksi dan juga laporan. Jadi untuk mengumpul data pula, saya telah menggunakan teknik pemerhatian, iaitu ketika PDPC pada awal dan juga ketika tasmik dilaksanakan, kemudian soal jawab serta soalan ujian diberikan kepada murid ketika ujian awal dan juga ketika sesi perawatan, iaitu ketika latih tubi dilaksanakan. Dan seterusnya menganalisis dokumen, iaitu mengumpulkan hasil daripada ujian awal dan juga ujian akhir itu tadi, dan kemudian dibuat rumusan. Dan seterusnya untuk menganalisis data, saya menggunakan graf, yang mana apabila kita menggunakan graf ini, saya dapati ianya memudahkan kita melihat perbezaan antara markah daripada ujian awal dan juga ujian akhir. Jadi dengan jelas kita akan dapat melihat perbandingan ataupun perbezaan hasil daripada ujian awal dan juga ujian akhir. Di sini saya tampilkan 4 responden lah sebagai contoh, dan juga saya tunjukkan markah-markah yang didapati daripada ujian awal dan juga ujian akhir. Jelas menunjukkan perbezaan antara markah tersebut. Jadi hasil daripada kajian yang telah dijalankan ini, saya rasa ianya telah menjawab persoalan kajian yang saya kemukakan pada awal tadi, iaitu kaedah latih tubi dapat meningkatkan penguasaan hukum nun sakinah. Sekaligus ianya dapat menarik minat murid untuk menambah baik tahap pembacaan Al-Quran mereka. Jadi sebagai rumusan, di sini saya simpulkan bahawa murid-murid amatlah memerlukan
sesuatu yang kreatif dan inovatif daripada kita. Maka kaedah dan strategi yang sesuai adalah amat dituntut. Maka perlulah kita menyediakan kepada mereka ataupun memberikan kepada mereka kaedah ataupun strategi yang sesuai untuk meningkatkan pengajaran kita. Jadi dalam kajian ini, saya rasa kaedah latih tubi telah berjaya meningkatkan penguasaan hukum Nun Sakinah dalam kalangan murid tahun 5. Seterusnya, ianya dapat menarik minat murid terhadap pembacaan Al-Quran. Dan diharap dengan kajian ini maka dapatlah dijadikan sedikit panduan kepada semua dan juga untuk saya tambah baik lagi kajian saya pada masa-masa akan datang. Di sini saya lampirkan beberapa keping gambar ketika soalan ujian awal dan juga ketika kaedah latih tubi dilaksanakan. Dan juga contoh jawapan murid. Jadi saya rasa itu saja perkongsian yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.